Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam Dubai. Salam apa lagi? Salam pintu istana. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Di usrah dia kena mukadimah macam tu. Barulah menarik walaun untuk hadir. Tu cara nak umpan walaun saudara, kena buat style usrah. Barulah walaun akan datang. Sebab walaun dia macam ikan apa? Ikan apa dalam sungai tu kan? Di pantai nampak tai. Umpan dengan tai berkerumun saudara. Walaun macam tu. Jadi kita kena buat macam itu supaya dapat menarik walaun. Ikan seluang, betul. Betul tu. Kan? Jadi itu cara dia. Tapi kalau tak datang juga walaun, bukan salah saya lah tu. Kalau walaun tak datang juga bukan salah saya saudara. Ya. Macam itulah orang memuliakan dia. Ya. Daripada zaman remaja dia sampailah zaman dia sekarang ini. Ya. Cakaplah apa pun. Ya. Dia bukannya tidak pernah dihina dan sebagainya. Dia muda lagi. Macam-macam orang kata kat dia zaman pelajar kan. Dia diuji dengan tahanan ISA zaman dia muda. Macam-macam saudara. Tapi dia semuanya lulus dalam ujian-ujian dia. Sebab tu selalu saya sebut, ya, kita sebagai manusia ni ada masanya kita boleh lulus ujian ketika kita susah. Ya, waktu Allah uji kita susah, kita boleh lulus ujian. Mana kita boleh bersabar dengan kesusahan. Ya, kita berani lawan. Ya, kita berani lawan kemungkaran. Ketika kita dizalimi, kita bertahan. Ada orang dia tahan apabila Allah uji dia dengan kesusahan. Tetapi apabila Allah uji dia dengan kesenangan, dia tewas. Dia akan terdampar, tewas. Allah uji dengan jawatan, kedudukan, kuasa. Di situ dia dah lupa diri. Dia tidak boleh. Di situlah timbulnya pengkhianatan, tamak, rakus dan sebagainya. Contoh terdekat seperti Azmin Ali, contoh Zuraida. Dia ni orang lama dalam keadilan. Azmin ni boleh katakan orang lama lah. Hidup zaman reformasi. Ya, di seketika Anwar Ibrahim itu difitnah zaman reformasi, kebangkitan era reformasi. Azmin juga turut difitnah. Ya, dia bukan penyokong biasa, dia adalah mangsa fitnah. Dan mangsa fitnah berkaitan dengan Anwar Azmin ni. Ya, jadi kita ingatkan dia hebatlah. Dia lah pelapis kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebab dia di antara orang yang difitnah berkaitan rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau saudara baca, ya, fitnah-fitnah yang ditujukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim melibatkan Azmin dan keluarga dia dan anak dia. Ya. Ada yang menulis buku 50 dalil menceritakan, ya, buku tulisan Khalid Jeffrey, dah arwah dah pun. Ya, yang mengatakan bahawa Anwar ada hubungan sulit dengan isteri Azmin, Samsida, sehingga akan melahirkan seorang anak. Saudara, jangan main. Ini bukan saya cakap. Inilah berita fitnah dulu. Yang Azmin kena berhadapan dengan fitnah itu. Dahsyat saudara. Anwar difitnah, Azmin juga difitnah. Kedua-duanya mangsa fitnah dan melibatkan keluarga masing-masing. Ya. Sepatutnya Azmin adalah orang yang menjadi panglima kanan kepada Anwar sampai hari ini sepatutnya. Sebab dia menjadi mangsa fitnah sama dengan Anwar Ibrahim. Cuma dia tak kena pukul, dia tak kena sepak, dia tak kena terkajang, tak kena tumbuk puji mata. Mana ringan sikit lah. Tapi fitnah sama, mengaitkan. Ya, apabila bini Azmin dikaitkan ada hubungan dengan Anwar sehingga kan ada zuriat. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Azmin ketika itu, dia membuktikan bahawa itu fitnah dengan dia mengadakan ujian DNA kepada anak dia. Ya, tak salah saya ujian DNA dibuat kat Singapura. Sebab dia tak berani buat kat Malaysia, takut dimanipulasikan keputusan ujian DNA itu. Maka dia buat kat Singapura. Dan hasil keputusan di Singapura menunjukkan bahawa terbukti itu adalah fitnah. Terbukti anak dia itu memang anak Azmin Ali. Tidak ada kaitan dengan Anwar Ibrahim. Maka terbukti itu fitnah. Saudara, sebab itulah penulis buku 50 dalil itu, Khalid Jeffrey, disaman oleh Anwar Ibrahim dengan puluhan juta. Saya tak ingat. Kalau saudara Google boleh jumpa lah. Saya tak nak Google sini. Saya ada satu handset je. Tak boleh nak Google. Kalau saudara Google, ya, Anwar menyaman Khalid Jeffrey dan Khalid Jeffrey kalah. Tak mampu nak bayar dan dia isytiharkan muflis. Khalid Jeffrey, penulis buku yang memulakan
cerita fitnah terhadap Anwar ini. Buku inilah dijadikan kitab rujukan Mahathir Mohamad Kerala itu sebagai bahan untuk memecat Anwar. Sebagai bahan untuk memenjarakan Anwar dengan hanya buku tulisan Khalid Jeffrey yang entah sesiapa upah. Ya, ada kata Daim upah, ada kata orang ni upah, ada kata orang ni upah untuk menulis buku itu. Dan buku itulah menjadi rujukan kitab kepada Mahathir untuk menghalalkan kerja dia, memecat timbalan dia, timbalan Perdana Menteri, dan memecat timbalan dia sebagai timbalan Presiden UMNO. Bukan sekadar pecat. Diambil dengan tindakan undang-undang lagi berdasarkan pada buku ini. Berdasarkan apa lagi? Berdasarkan kata-kata daripada Umi Hafidah. Ya, perempuan puaka tu. Sebab itu hidup Umi Hafidah sampai hari ini tak pernah senang. Sebab kerja kau daripada awal, kerja kau memfitnah orang. Saya nak beritahu. Sebab tu kalau saudara tengok Umi Hafidah ni, keluarga pun dah macam campak dia. Sampai sekarang duk bergaduh ya dengan adik-beradik dia. Umi Hafidah sama dengan Azwan Ali. Bergaduh dua beradik ni. Azmin tak suka Umi, Umi kutuk Azmin, Azmin kutuk Azwan. Ya, sebab apa saudara? Sebab apa keluarga dia jadi macam itu? Sampai keluarga dia, mak ayah dah meninggal pun, adik-beradik tidak boleh bersatu padu, saudara. Tidak ada penyatuan adik-beradik lagi, walaupun mak ayah dah meninggal. Sebab ini balasan Tuhan. Engkau mengaibkan orang, kau memfitnahkan orang. Orang yang kau fitnah itu keluarga dia bahagia sampai sekarang. Tengok keluarga Datuk Seri Ibrahim, bahagia dan sejahtera. Suami isteri aman. Anak menantu dia ada orang Jepun, ada orang mana lagi, orang Arab tak saya, orang Pakistan ke, menantu Anwar ni. Dia keluarga Anwar ni berbilang kaum, saudara. Dia berbilang kaum. Sebab itu dia memperjuangkan semangat menghormati kaum. Sebab dalam keluarga dia boleh buat. Kalau dalam keluarga dia boleh buat, melaksanakan syariat Islam dalam keluarga dia dan melaksanakan kerukunan berbilang kaum. Sebab itu dia nak Malaysia ni jadi seperti dia. Mana Islam kita tak tinggal, kaum pun, bangsa kita tak tinggal. Dan kita hormat bangsa lain. Ini yang terjemahkan oleh Anwar ke dalam negara kita ini. Sebab tu dia cukup marah kalau ada parti politik menjaja kaum, menjaja agama. Ya? Sebab dalam konteks negara kita, suka atau tidak, ya, kita kena hidup bersama-sama. Tak kira apa kaum sekalipun. Termasuklah kaum orang asal. Termasuklah suku kaum di Sabah dan Sarawak. Sama ada kita suka atau tidak, inilah hakikat negara kita. Kalau tak suka macam itu, saudara boleh berambus keluar daripada Malaysia. Saudara pergilah ke negara-negara mana negara yang hanya ada satu kaum saja. Pergi Eskimo ke, pergi Ethiopia ke, Uganda ke, terpulanglah. Jadi kalau ada duduk Malaysia, kena terima hakikat ini. Bahawa kita kena bersatu padu, saling menghormati, ya, dia berbagai agama dan juga kaum. Dan inilah dicontohi oleh Anwar. Dalam keluarga dia ada menantu orang Jepun, dia ada menantu dia orang Pakistan. Ya, ada orang Melayu. Maknanya dia boleh saja kumpulkan semua bangsa. Dalam keluarga dia, tidak ada masalah. Ya, aman damai keluarga dia dengan cucu-cucu okey. Ya. Tapi yang memfitnah dia tu tak pernah aman sampai hari ni, saudara. Tengok keluarga Azmin Ali, hubungan dia dengan Azwan, hubungan dengan Umi Hafidah tak pernah jernih. Berbalah, maki hamun selalu. Ya? Umi Hafidah tak ada apa yang tak kena. Dulu puja Atuk, kutuk Anwar, kemudian marah pula dengan Atuk. Tak tahu siapa sebenarnya yang dia suka. Sebenarnya hati sakit. Sebab orang tak bagi makan. Itu aja. Dia adik-beradik dia ni marah ke Azmin dulu. Dia kutuk Azmin dulu pasal Azmin tak bagi projek. Itu aja. Azmin jadi menteri besar, minta projek tak dapat. Marah. Azmin jadi menteri ekonomi, masa kerjaan PH, minta projek tak dapat. Marah. Itu aja adik-beradik. Sebab itu bila adik-beradik kaki menyakau, adik-beradik kaki makan duit, memang tak akan aman. Kenapa Anwar Ibrahim keluarga dia aman? Sebab dia didik anak-anak dia. Dia didik adik-beradik dia. Jangan makan duit. Jangan ambil projek. Kalau kita tengok filem Anwar Untold Story. Tengok. Kan?
Dia cakap apa adik-adik dia? Kalau nak berniaga, boleh berniaga. Tetapi kalau selagi dia masih jadi bekerja dalam kerajaan, dalam kabinet, jangan ambil projek kerajaan. Bukan rasuah. Ambil projek, masuk sertai projek pun Anwar tak bagi. Ya. Wah, boleh aja nak sertai projek, dia berniaga. Kan? Takkanlah sebab anak kepada seorang menteri, dia tidak boleh berniaga. Tapi bagi anak dia tidak mahu orang menganggap, kalau kamu masuk projek dan kamu dapat projek itu, orang akan kata itu sebab Anwar Ibrahim. Mengelakkan daripada fitnah itu, dia bagi tahu adik-beradik dia, abang dia sendiri, selagi dia jadi menteri, jangan masuk projek kerajaan. Sebab itu sampai sekarang tidak ada masalah keluarga dia. Tak ada berlaku pergaduhan, bermasa-masa muka adik-beradik, sebab masing-masing tahu ada apa nak direbutkan. Anwar sekarang dah pada menteri, saudara. Nak ikut-ikutkan mesin ni lah adik-beradik dia nak dapat kaya pun. Sekarang ini, dia bukan pada menteri lagi, dia menteri kewangan. Permerdaan negara dia pegang, kekuasaan negara sekarang dia pegang. Inilah kesempatan terbaik adik-beradik nak kaya pun. Tapi ada kita nampak, dia nak lantik Nur Izzah bekerja kat pejabat dia pun tanpa gaji. Lantik tolong dia. Bila orang komplain, orang bising, apa tindakan dia? Dia tak ambil. Lepaskan balik. Tak jadi ambil Nur Izzah. Ini jiwa Anwar Ibrahim. Wahal boleh aja dia ambil. Anak dia kerja kat pejabat dia. Dia bukan bagi projek. Bagi anak dia buat kerja. Tolong dia. Tanpa gaji. Tapi oleh kerana orang takut, kalau Nur Izzah ada, takut ada kepentingan. Oleh kerana itu didengar kata orang, dia sensitif dengan apa orang tegur, maka dia tak jadikan, tak ambil Nur Izzah. Inilah pemimpin. Inilah pemimpin. Ya? Bukan ada seperti pemimpin yang anak dia pergi sorok minyak masak. Bukan ada seperti pemimpin yang sakau duit sampai hari ni lari luar negara tak nak balik. Itu beza, saudara. Sebab itu pilih pemimpin itu penting. Kalau kita salah pilih, rosak. Nah, ni saya dah cerita. Latar belakang tak Anwar Ibrahim tadi. Siapa suruh bawa tajuk cerita Anwar Ibrahim ni, kan? Tak pasal buat tajuk Anwar Ibrahim lagi ni. Tapi tak apalah. Dah dia Perdana Menteri kita. Suka tak suka, kita kena terima dan kita kena akui hakikat bahawa dialah Perdana Menteri. Siapa yang restu dia? Rakyat restu dia. Apa bukti rakyat restu dia? Parti gabungan pimpinan dia mendapat sokongan majoriti rakyat Malaysia, iaitu Pakatan Harapan. Berapa jumlah dia? 82. Cukup jumlah tak nak bentuk kerajaan? Tak cukup jumlah. 82 tak cukup. Gabungan lain berapa? PN. Berapa jumlah? 74. Lagi tak cukup. Yang lain apa? Barisan Nasional. Berapa? 30. Lagi tak cukup. Dan gabungan JRS dia semua tak cukup. Tapi yang terbesar diberikan peluang oleh rakyat untuk mengetuai kerajaan adalah gabungan Pakatan Harapan 82. Walaupun tak cukup jumlah, tapi kalau menggunakan kebijaksanaan ke bawah duli tuanku, iaitu kerajaan mesti dibentuk. Saudara kena ingat, UMNO Barisan Nasional waktu itu membuat keputusan apa? Dia dah bersedia jadi pembangkang. Kenyataan timbalan Presiden UMNO Mak Hassan, saya masih ingat. Selepas PRU16, UMNO kata apa? Dia akur dengan keputusan rakyat dan kami bersedia untuk menjadi pembangkang. Maknanya UMNO dan Barisan Nasional tak ada masalah. Dia akur dengan keputusan rakyat, tak ada nak meroyan-royan. Dia kata okey, tak apa, kami bersedia jadi pembangkang. Tetapi bila Agung mengambil semua parti untuk bergabung, PN tolak tawaran dengan angkuh dan sombongnya Muhyiddin, depan tuanku dia sign, tapi dia tulis tidak setuju. Depan Agung dia tulis macam tu. Dia sign, dia remark tidak setuju. Lebih hebat lagi, dia cerita dengan wartawan. Tunjuk depan wartawan lah bahawa dia berani. Dia berani membantah cadangan Agung. Saya sign tuan-tuan, tapi saya tulis tidak setuju. Dia rasa dia hebat lah. Kan? Dia rasa dia yang paling tercirit sekali. Dia pun sign, dia kata dia tak setuju. Kan? Orang belakang dia pun tepuk tangan. Orang pelakon dia tepuk tangan, mengatakan dia cirit ni berani. Kan? Berani bodoh orang panggil.
Itu berani bodoh. Orang nak tawarkan kau jadi kerajaan, kau tak nak. Lepas tu kau nak buat apa? Kau nak mengikut tebuk atap. Ada pintu depan. Agung dah buka dah pintu. Agung tolong buka, saudara. Ibarat kat rumah ni kita buka pintu, masuk. Kan, masuk. Tak nak. Sebab apa? Sebab dah biasa tebuk atap. Ini masalah dia, saudara. Ini masalah sebab dah biasa tebuk atap. Dah ketagih tebuk atap. Sebab dia pernah jadi Perdana Menteri dulu macam itu. Dia pernah jadi Perdana Menteri dengan cara khianat. Mana mungkin dia nak terima cara halal. Sebab dah biasa cara haram. 2 ekor tu lah dia cirit dengan lebih hadi. Seronoknya dah biasa makan cara haram ni, dah seronok. Macam orang ketagih arak lah. Sekali merasa minum arak, oh sedap pula. Ketagih minum arak. Macam tu lah. Dah rasa seronok tebuk atap. Dah rasa seronok jadi kerajaan scheme of things. Oh, nak buat sekali lagi. Oh, Agung buka pintu ni. Masuk jadi kerajaan, masuk. Jom, kata Agung. Anwar pun tak ada masalah, masuk. Tak nak. Saya sign, saya tulis saya tidak bersetuju. Sebab apa? Terbayang dalam kepala otak dia, kita boleh tebuk atap sekali lagi. Kita boleh khianat sekali lagi. Kita boleh beli pelacur-pelacur politik ini sekali lagi. Dan saya akan jadi Perdana Menteri seperti mana sebelum ini. Itu yang dia angankan. Sebab itu lepas Pilihan Raya, lebih kurang 10 MP UMNO ya, dalam senarai dia. Dalam senarai yang telah sign SD yang ada pada Muhyiddin. Sebab itu Muhyiddin bangga, saya ada 115. Dia tunjuk wartawan, saya ada 115. Ni saudara, saya ada 115 SD. Saya persembahkan kepada tuanku. Tapi tuanku kata cukup. Tak tahulah saya kenapa tak cukup. Di Parlimen dia ada 122, dia kata. Saya ada 115. Tentulah Anwar tak cukup. Dia ingat orang bodoh macam dia. Kan? Dia ingat orang bodoh macam dia. Dia ingat orang lain tak belajar daripada pengalaman. Selepas kejadian langkah Sheraton, parti-parti lain belajar di pengalaman. Kecuali parti Bersatu sebab dia bodoh. UMNO Barisan Nasional, lepas langkah Sheraton, dia belajar di pengalaman. Sebab itu UMNO Barisan Nasional mewajibkan setiap calon dia yang bertanding PRU15 menandatangani perjanjian. Iaitu apa? Sekiranya selepas PRU, Parti Barisan Nasional nak berkawan, nak bergabung dengan mana-mana gabungan, kamu kena bersetuju. Maknanya kamu kena bersetuju dengan keputusan parti, dengan keputusan presiden. Kamu kena bersetuju. Kalau kamu tidak bersetuju, kamu akan dikenakan denda 100 juta. Dan kamu kena kosongkan kerusi kamu. Boleh ke tak boleh? Dalam pejabat UMNO tu dah ada kamera CCTV. Ada kamera CCTV, sign dan dirakam. Takut kamu kata kamu dipaksa, sebab tu dia ada CCTV merekod. Dan kamu sign. Kalau kamu tak setuju tak apa, maknanya kamu jangan jadi calon. Itu aja. Sebab tu parti tak paksa kamu. Tak ada timbul istilah paksa. Sebab ini watikah calon ni. Kalau kamu ni calon, ini syarat dia. Boleh jadi calon. Contohnya macam Isyamuddin Somrong, kan? Kami letak calon Somrong, kan? Ada lagi calon-calon lain lah. Jadi Isyamuddin, saya letak kamu calon Somrong pilihan untuk jadi calon. Tapi syarat dia, bacalah syarat dia. Di antara dia apa? Ya, kena akur dengan keputusan parti, kepimpinan parti. Apa pun keputusan parti, kamu kena sokong. Kamu kena sokong. Maknanya lepas PRU, kalau ada UMNO nak bekerjasama dengan PN, kamu kena sokong. Kalau UMNO Barisan Nasional nak bekerjasama dengan PH, kamu kena sokong. Kalau UMNO Barisan Nasional kata, saya tidak mahu bekerjasama dengan siapa, nak bersendirian, pun kamu kena sokong. Boleh tak boleh? Okey, boleh, kata Presiden. Boleh, kata Presiden. Nak jadi calon, biasalah kan? Boleh. Satu lagi, kalau kamu langgar perjanjian ini, kamu dikenaki membayar 100 juta ringgit. Macam mana? Syam, boleh? Boleh. 100 juta, kacang je.
Kacang je jual harta Ismet di dalam negara, luar negara, boleh dapat 1 juta, kata Syam. Kan? Ha. Ada lagi lah tu. Bukan bayar 1 juta je. Kamu langgar peraturan, kamu kena kosongkan kerusi kamu dan pihak kecil mesti diadakan di situ. Dan kamu boleh bertanding balik atas mana-mana parti pun. Setuju? Oh, okey. Boleh. Dan lama dia pun sign. Mana tidak ada paksaan. Kalau dia tak setuju, okey, tak payah jadi calon. Orang lain jadi calon. Maknanya kamu sign dengan sukarela bahawa kamu tahu peraturan itu dan kamu sign. Maksudnya kamu setuju. Sebab itulah bila dia cirit nak curi 10 orang UMNO itu, tak menjadi, saudara. Tak cukup jumlah. Kamu hanya dapat pegang SD sahaja. Satu lagi dokumen perjanjian kamu tak ada. Dan kemudian yang 10 orang ni pula tarik balik SD. Apabila mereka diberi taklimat oleh Azalina, maka itu Menteri Undang-Undang yang sekarang ini. Sebelum tu belum jadi menteri lah. Itu penasihat Undang-Undang UMNO. Azalina bagi tahu dan bagi taklimat kepada mereka apa kesannya sekiranya mereka tidak mengikut keputusan parti. Azalina bagi taklimat, kamu dengar. Ini kesan dia. Kalau berani buat. Bila dengar taklimat itu, maka mereka menarik balik sokongan kepada Muhyiddin. Dan itulah sebabnya istana bagi tahu Muhyiddin tak cukup jumlah. Muhyiddin kata dia cukup jumlah. Dia ingat SD dia tu laku. Dia ingat SD dia laku. Dia lupa bahawa zaman dia kerajaan jugalah Atta Lompat Parti ini diluluskan. Selain daripada Atta Lompat Parti, dia diperkuatkan pula oleh perjanjian daripada parti-parti politik. Kalau sekadar Atta Lompat Parti sahaja, tak cukup kukuh, saudara. Nasib baiklah Barisan Nasional buat perjanjian ini. Kalau sekadar Atta Lompat Parti sahaja, Muhyiddin dah jadi Perdana Menteri sekarang tau. Kalau sekadar Atta Lompat Parti. Sebab dia boleh dapatkan sokongan tanpa Hishyamuddin keluar parti. Hishyamuddin kata apa? Saya tak keluar parti. Saya cuma sokong Muhyiddin saja. Bermakna dia tidak dikenakan apa-apa. Kan? Tapi nasib baik UMNO Barisan Nasional dah baca berarti pengalaman dia langkah Sheraton. Dia perkemaskan undang-undang dalam parti UMNO itu untuk nak mengawal ahli-ahli parlimen mereka. Ini kebijaksanaan yang dilakukan oleh Zahid. Belajar daripada kesilapan, kelemahan sehingga tercetusnya langkah Sheraton itu. Dia belajar. Yang tak mahu belajar, yang ego, yang sombong itu adalah Den Cirit. Dia tak ubah apa-apa pun dalam parti dia, saudara. Dia masih mengharapkan scheme of thing. Dia masih mengharapkan untuk membeli pelacur-pelacur politik. Sebab itu dia tidak buat apa-apa pun tentang parti dia. Sebab itu hari ini dia dibuli oleh 5-6 orang ahli parlimen itu. Parti Bersatu, saya nak bagi tahu kalau ada ahli Bersatu dekat sini. Parti Bersatu yang kepimpinan ramai tu, yang ada majlis tertinggi Bersatu tu, semuanya ini dibuli oleh 5-6 orang ahli parlimen ini. Kamu nak buat apa dengan dia? Kamu dah pecat? Pecatlah sekarang. Berani pecat? 5-6 orang tu siap cabar lagi. Kalau parti nak pecat saya tidak ada masalah. Tapi bagi kami masih setia dengan parti, dia kata. Tengok. Yang 5-6 orang ni, yang sokong PMX ni, dia kata apa? Kami masih setia dengan parti. Cuma kami sokong PMX. Tak buli ke nama dia? Tak buli ke nama dia tu? Bulilah tu. Duduk dalam parti kamu, tapi sokong Perdana Menteri. Maksudnya apa? Maksudnya dia memperbodohkan Muhyiddin. Hei Muhyiddin, aku setia dengan parti kamu, tapi aku sokong PMX, musuh kamu. Takkan Muhyiddin tak tahu yang dia kena buli? Tapi nak buat macam mana, saudara? Sebab kebodohan dia dululah menyebabkan dia dibuli sekarang ini. Hari ini, baru terkial-kial kata nak pindah perlembagaan. Terkial-kial nak pindah perlembagaan. Dan 5-6 orang dah terlepas, baru kamu terkial-kial nak pindah perlembagaan. Waktu parti lain dah buat, keadilan dah buat. Keadilan dah ada bangsa dah seorang, Zulaida kena bayar 10 juta. Keluar parti.
Tapi masih kes rayuan lagi lah. Tapi sekurang-kurangnya satu mahkamah telah pun menunjukkan bahawa Zuraidah itu ada kes dan terbabit melanggar perjanjian. Maka Zuraidah diperintahkan oleh mahkamah bayar 10 juta. Cuma dia bawa rayuan. Okey, tak apalah, sekurang-kurangnya ada kes. Ada rekod di mahkamah bahawa perjanjian itu valid, diterima oleh mahkamah. Lepas tu kita tengok separuh room bila bincang bab ini, dia pegang Perlembagaan Persekutuan. Oh, Perlembagaan Persekutuan hak asasi manusia, hak memilih itu dijamin oleh perlembagaan. Maka mana-mana perjanjian dah terbatal. Peguam mana yang ajar kamu? Kadang-kadang yang naik room tu bukan peguam pun, berlagak macam peguam. Dia baca betul-betul Perlembagaan Persekutuan saja. Perlembagaan Persekutuan itu asas teras. Sedangkan banyak undang-undang yang di luar sana. Selagi undang-undang di luar sana tidak bercanggah dengan perlembagaan, selagi itu undang-undang itu terpakai. Hak bersuara, hak memilih adalah juga termasuk hak parti-parti untuk mengadakan, menubuhkan parti, hak parti-parti untuk membuat peraturan. Itu juga dilindungi oleh perlembagaan. Pindaan perlembagaan oleh mana-mana parti politik, itu merupakan hak parti tersebut. Dilindungi juga oleh perlembagaan. Sebab itu nak baca, jangan baca perlembagaan semata-mata. Oleh kerana dalam perlembagaan mengatakan ada hak bersuara, maka saya berhak nak sokong sesiapa yang saya nak sokong. Bukan macam tu. Bukan maksudnya macam tu. Kalau macam tu senanglah. Kita duduk kat bandaraya ke mana-mana, kita bising, pakai mic ni cakap, ganggu orang. Dalam masjid orang tengah khutbah kita bising bercakap. Pergi tempat orang bercakap, dalam dewan ni bercakap. Bila orang polis tangkap kita, ini hak kami, dilindungi oleh perlembagaan hak bersuara. Boleh macam tu? Itu bodoh nama dia. Bodoh nama dia. Hak saya rakyat Malaysia, hak kami, hak saya, dilindungi oleh perlembagaan. Oh, bawa motor, nampak lampu merah traffic light, langgar. Polis pun saman. Kita beritahu polis, saya nak fight kat mahkamah sebab saya hak orang Malaysia. Hak saya dilindungi oleh perlembagaan. Suka hati saya lah saya nak langgar lampu merah ke lampu hijau ke. Lampu merah, lampu hijau ni bukan ada dalam perlembagaan. Cuba cari dalam Perlembagaan Persekutuan. Ada sebut lampu merah kena berhenti, lampu hijau kena jalan, lampu kuning kena bersedia. Tak ada dalam perlembagaan. Yang ada dalam perlembagaan adalah hak rakyat Malaysia. Jadi saya hak orang Malaysia. Saya warga negara Malaysia. Saya suka hati saya nak langgar lampu merah. Boleh jawab macam tu? Bodoh nama dia. Macam itulah dalam parti. Hak menyertai, hak menyokong ini betul dijamin oleh perlembagaan. Tapi parti juga mempunyai hak untuk melindungi ahli-ahli parlimen mereka. Sebab itu parti membuat pindaan perlembagaan. Parti membuat perjanjian dengan ahli parlimen mereka. Sebab itu yang Zuraidah kena. Sebab itu bila kes Zuraidah Kamarudin, dia ada PKR, bila dia kena 10 juta, bawa mahkamah, dia menggunakan hujah Perlembagaan Persekutuan. Dia gunakan hujah hak dia sebagai manusia boleh memilih sesiapa. Tapi tidak terpakai oleh mahkamah. Sebab perjanjian dengan parti PKR itu juga merupakan hak parti tersebut, yang juga dilindungi oleh perlembagaan. Maka sebab itu dia kena bayar 10 juta. Kes dia Melayu, pulanglah dia Melayu, itu hak dia. Sama lah yang Barisan Nasional buat. Dia nak kawal ahli parlimen dia. Itu kebijaksanaan Datuk Zahid. Belajar daripada kelemahan apa yang berlaku dalam langkah Sheraton. Dia tak mahu ahli parlimen dia dilacurkan oleh mana-mana orang yang berkepentingan. Dia nak ahli parlimen dia yang bertanding atas tiket dia, watikah dia, supaya ikut cakap parti. Sebab parti yang beri watikah kamu, parti yang memilih kamu. Kamu menggunakan jentera parti, kamu menggunakan manifesto parti, maka kamu kena ikut keputusan parti. Ini yang nak disiplinkan oleh UMNO Barisan Nasional. Yang tak buat macam itu bersatu. Sebab memilih pemimpin bodoh memimpin, ini masalah dia. Fikir nak jadi kuasa, nak jadi Perdana Menteri, tapi tak boleh memimpin. Parti pun tak boleh nak memimpin. Nak mengurus parti pun tak bijak, saudara. Macam mana dia nak memimpin negara? Sebab itu dia memimpin negara,
hancur. Hancur.